Hai, Assalamualaikum dan salam kekayaan. Untuk video kali ini, saya nak berkongsi tentang untuk simpan emas kena elak 2T. Okey, apa 2T tersebut? Jika tuan-puan yang menonton video ini hendak mencari kekayaan, itu sudah sangat bagus. Cuma yang penting kita kena faham, nak melabur kena ada ilmu. Dan yang paling penting, bila nak tingkat kekayaan bukan dengan melabur. Nak tingkat kekayaan kena dengan cari ilmu keuangan. Sebab bila kita ada ilmu, kekayaan itu datang, dan bila tidak ada ilmu, kekayaan itu akan terbang. Okey, biasanya penyimpan-penyimpan emas ataupun bakal-bakal penyimpan emas, mereka sudah tahu keuntungan ataupun manfaat yang mereka akan dapat jika mereka simpan emas. Tapi ada 2T, ada 2T yang menahan atau memperlahankan langkah mereka untuk mula simpan emas. So, kita tengok apa benda 2T itu. Okey, T yang pertama ialah tunggu harga rendah. Okey, dalam mana-mana pelaburan sekalipun, tidak ada mana-mana pakar yang boleh tentukan atau bagi confirmation bila masa harga emas tersebut adalah harga yang paling rendah. Okey, contohnya katakan hari ini harga emas adalah 275. Okey, kemudian dia kata tak apalah, saya nak tunggu harga emas mungkin jatuh kepada 260. Okey, mengikut pengalaman saya 8 tahun dalam simpanan emas dan juga pembimbing emas, apa yang saya dapati, bila kita atau seseorang itu menunggu harga itu jatuh, biasanya jatuh ataupun harga rendah, biasanya ia tak akan jadi kenyataan. Saya ada kisah yang mana seorang kawan sekolah saya, pada waktu tu harga emas dalam sekitar RM170. Okey, dalam 3-4 tahun lepas. Okey, dalam RM170. Dan bila saya bagi tahu, wahai sahabat, harga emas hari ini 170. So, sahabat nak mulakan dulu ataupun macam mana? Lepas tu dia kata, tak apa, saya nak tunggu harga jadi 160. Bagi tahu. Okey, saya kata tak apa, itu duit dia terpulang kepada dia pada bila-bila masa dia nak bermula, saya bersedia untuk memberi bimbingan. Kemudian beberapa hari selepas itu harga semakin naik jadi 175, 176, dan dia mesej saya dan dia kata bila harga nak turun. Lepas tu saya kata saya tak ada jawapan, sebabnya mana-mana pakar pelaburan memang tak tahu bila harga akan turun. So, kalau sesiapa tuan-puan yang menonton video ini dah ada niat ataupun yang penting dah ada bajet lah, dah ada niat dan juga dah ada bajet nak mula simpan emas, jangan lengah untuk mulakan simpanan emas. Sebab beli emas ini ialah kita beli dan tunggu, bukan tunggu untuk beli dengan harapan harga emas akan turun. Okey, selain tunggu harga rendah, sebahagian juga akan tunggu ada duit lebih. Okey, contohnya dia gaji pada 25 hari bulan. Lepas tu dia akan cakap, okey tak apalah, tunggu sehari dua lagi lah. Nanti-nanti pun tak apa. Maksudnya menyimpan itu bukan keutamaan dia. So, bila dia tunggu, biasanya duit yang dah diasingkan atau yang dah diperuntukkan untuk simpan emas itu biasanya akan terpakai lah. Sebab kita tahu kalau duit itu di dalam account bank, even di dalam kita punya beg duit pun boleh terbang bila-bila masa. Kalau dalam bank mungkin kita akan online transfer ke mana-mana ke mana-mana shopping online platform, dan kalau di dalam purse, dalam beg duit kita, kalau kita keluar kita akan mudahlah terguna, nampak itu beli, nampak ini beli kan. Selain tu, kalau tunggu duit lebih, tunggu nanti-nanti, dia akan kata
Tak apalah, mungkin tunggulah tengah bulan sikit. Ada banyak lagi yang nak dibeli katanya. Tapi sebenarnya itu hanya merisikokan. Duit itu takkan ada baki. Sebab biasanya bila kita nampak duit, kita akan biasanya lupa dirilah. Dan sebahagian lagi tak mahu memulakan simpanan emas sebab dia fikir harga emas itu mahal. So dia kata nak beli emas tunggulah nanti dia mampu. Okey, secara amnya penyimpan emas yang ada ilmu dia tahu, especially kalau di platform public gold, kita tak perlukan modal yang tinggi untuk mula simpan emas sebab dekat public gold kita ada satu program kumpul emas ataupun gold accumulation program yang mana sesiapa sahaja, even student, even suri rumah ataupun anak-anak di bawah umur 18 tahun pun dah boleh mula nak simpan emas di platform public gold. Okey, T yang kedua ialah takut. Okey. T takut tu pertama takut rugi. Okey, ada orang bila dah mula simpan emas, belian pertama dia takut bila dah mula membeli emas, harga emas jatuh. Okey, kita kena faham simpanan emas adalah simpanan jangka panjang, 2, 3 hingga 5 tahun. 5 tahun terbaik, tapi lagi lama kita simpan, lagi lama kita peram, lebih baiklah sebab kenaikan harga emas memang tidak mengecewakan dalam jangka masa panjang. Tetapi dalam jangka masa pendek, of course harga emas tu ada turun dan naik. So katakan beli hari ini dengan harga 275, lepas tu esok lusa harga emas jadi 270. So kalau tak ada ilmu memang akan panik. Bila kita ada emas fizikal di tangan, walaupun harga emas jatuh, kita takkan total loss 100%. Maksudnya kalau kita jual emas lebih rendah daripada harga kita beli, yes, memang akan rasa rugi. Tapi selagi kita kekal pegang emas fizikal itu, rugi hanya on paper. Tapi emas fizikal itu masih ada di tangan. In case tuan-puan nak pakai duit dalam masa terdekat, emas di tangan itu, emas fizikal itu kita boleh bawa ke mana-mana arahnu dan kita arahnu pajak dulu untuk dapatkan cash. Sebab mungkin kalau kita jual, kita akan rugi on the spot lah sebab kita tak dapat melepasi harga yang kita beli. Kita tak dapat jual pada harga yang kita beli sebelum ini. Tapi kalau nak pakai duit, kita boleh pajak dulu emas tersebut. Itu sebabnya ilmu emas itu lagi penting daripada emas itu sendiri. Okey, bagi penyimpan emas di bawah bimbingan saya, kalau mereka ada suarakan ketakutan seperti ini, apa yang saya cadangkan adalah mereka mula dulu dengan bajet yang mereka boleh tidur malam. Maksudnya bila dah mula simpan emas, mereka tak perlu nak monitor harga emas tu hari-hari sebab emas bukan saham. Emas adalah kekayaan yang memang kita bina, kita kumpul untuk jangka masa panjang. So, kalau yang ada ketakutan nak mula simpan emas ni, takut rugi, yang penting mereka mula dulu at least 1 gram ataupun RM100 dengan akaun emas Gap untuk belajar, untuk memahami cara beli emas yang pertama. Bukan lagi untuk buat untung dengan belian pertama tersebut. Okey, ada juga yang mungkin ada bajet yang besar dan nak mula simpan emas, tapi dia takut nak simpan emas dan emas itu hilang. Alright, biasanya kita, psikologi kita, memang kita tahu emas itu mahal. Even kalau emas tu sekeping yang kecil pun kita dah rasa sangat mahal. Saya pernah ada pengalaman bila saya buka booth sebelum ni, saya nak beri customer prospek yang lalu lalang tu, saya nak beri pegang 1 dinar je, bukan 10 dinar. 1 dinar tu kecil, besar duit 10 sen je. Saya nak berikan dia pegang 1 dinar tu, dia dah lari jauh pusing daripada saya punya booth sebab dia kata tak nak, takut sebab emas tu mahal. Okey, memang psikologi kita tahu emas tu mahal, tapi cuba tuan-puan fikir,
Kalau kita minum di mana-mana, kita letak je phone atas meja. Phone tu mungkin ada yang harga 800, ada yang harga 1000 kan. So even sekarang iPhone terkini dalam 5-6 ribu tak kurang, selama je letak atas meja, tak takut hilang pun. So itu perbezaan psikologi antara emas dan juga barang-barang biasalah selain daripada emas. So sebenarnya emas itu kalau kita dah beli, kita tak perlulah canang dekat semua orang, dekat media sosial, oh kita ada emas sekian. Biar hanya kita dan waris kita sahaja yang tahu kat mana kita simpan emas dan berapa banyak emas yang kita ada. Tips nak elakkan rasa takut nak simpan emas ni, pertama boleh, katakan lepas dah beli emas fizikal, tuan-puan boleh sewa safe deposit box di mana-mana syarikat swasta yang ada tawarkan perkhidmatan macam tu. Kalau di Public Gold kita ada di PG, di Public Safe di Pulau Pinang, memang menyediakan perkhidmatan simpan emas dan cover insurans. Dia punya rate itu kena check dekat website lah, sebab rate terkini tu mungkin berbeza. So boleh check dulu di website Public Gold under Public Safe. Okey, seterusnya ketakutan biasa ialah takut kepada scammer emas. Tak dinafikan memang ada banyak syarikat di luar yang menawarkan janji bulan dan bintang kepada orang-orang yang mahu cepat kaya dengan simpanan emas. Jadi adalah tanggungjawab kita untuk semak kredibiliti syarikat. Yang penting bila kita simpan emas tidak ada tawarkan apa-apa dividen. Okey, satu lagi ketakutan ialah tentang exit plan terhadap emas yang dibeli. Okey, contohnya dah beli ataupun dah kumpul beberapa ratus gram emas. Kemudian tak tahu apa nak buat dengan emas tu. Okey, yang penting bila kita nak simpan emas, kita kena ada target. Okey, kita kena ada target yang jelas. Emas yang kita simpan itu untuk apa? Contohnya kalau macam kita simpan emas untuk pendidikan anak-anak, emas itu takkan kita jual sesuka hati, melainkan apabila dah sampai masa anak untuk sambung belajar di peringkat universiti. Okey, ataupun in case nak pakai emas dalam masa terdekat, kita ada pilihan untuk jual emas yang kita dah kumpul ataupun kita arahnukan dulu. Okey, kalau kita arahnukan dulu emas tersebut, kita masih ada pegangan terhadap emas. Tapi kalau kita dah jual emas tu, kita kena beli lagi lah yang baru kalau kita nak ganti emas yang kita dah jual. Contohnya kalau macam kita ada 10 dinar, 42.5 gram, kita dah target itu adalah untuk kita pergi menunaikan umrah. So lepas balik daripada umrah, kalau masih teringat-ingat dengan 10 dinar tu, apa kata terus lock balik 10 dinar tu. Okey, dengan penerangan saya tentang 2 T utama yang kita perlu elakkan bila kita nak simpan emas itu, dapat membantu merungkai persoalan dan memberi sedikit input yang berguna kepada tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas. Okey, bagi tuan-puan yang menonton video saya dan nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saya di bahagian description. Okey, kalau tuan-puan dapat video ini daripada dealer-dealer emas yang lain, boleh kontak mereka semula supaya mereka boleh guide tuan-puan memulakan simpanan emas. Okey, jika video ini bermanfaat, boleh klik subscribe, komen dan juga share kepada kawan-kawan lain yang mungkin mahu memulakan simpanan emas. Okey, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kekayaan. Bye.